loading. Okay, start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit V14 daripada IPJ Kampus Ipoh akan membentangkan tajuk perbezaan kurikulum pendidikan Islam iaitu KBSR dan KSSR, yang mana kod pelajarannya ialah PIMK 3013. Nama saya Muhammad Zaim bin Zulfaqar dan bersama sahabat saya iaitu Tuan Muhammad Irfan bin Tuan Muhammad Salman. Okey. Tanpa berlengah lagi, kita terus ke slide pertama. Okay. Pada pengenalan yang pertama, pengenalannya, sistem pendidikan negara sentiasa berkembang selaras dengan perubahan yang mana dapat meretasi zaman kemodenan. Akta Pelajaran 1961 menjadi asas kepada pelaksanaan pendidikan di negara ini. Pada tahun 1982 pula, kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR diperkenalkan setelah dibuat penambahbaikan ke atas kurikulum lama. Falsafah Pendidikan Negara FPN pada tahun 1988 disuratkan, iaitu sekali lagi kurikulum diberikan penambahbaikan. Lalu kurikulum baru sekolah rendah ditukarkan namanya kepada kurikulum padu sekolah rendah iaitu KBSR yang bermula pada tahun 1993. Kurikulum baru diperkenalkan iaitu kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Itu kurikulum ini dilaksanakan pada tahun 2011 hinggalah sekarang. Okey, perbezaan antara KBSR dan KSSR. Pada reka bentuk kurikulum, KBSR terdapat komunikasi manusia, alam sekeliling, di mana perkembangan diri individu sendiri. Pada KSSR pula, itu terdapat komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi serta keterampilan diri. Pada bahan kurikulum pula, terdapat sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran. Kemudian pada KSSR pula, dokumen itu terdapat hanya satu saja iaitu dokumen standard kurikulum. Okey, seterusnya. Okey, pada elemen KBSR iaitu kemahiran berfikir secara kritis dan kritis. Manakala elemen bagi KSSR pula iaitu kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan teknologi maklumat serta komunikasi. Pada organisasi kurikulum KBSR itu terdapat 2 tahap, di mana tahap 1 mata pelajaran teras, wajib dan serta tambahan. Manakala tahap 2 pula mempunyai mata pelajaran teras, wajib serta tambahan. Okay, organisasi kurikulum bagi KSSR pula tahap 1 modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif. Pada tahap 2 terdapat mata pelajaran teras dan elektif. Okay, kemudian kita bagi pada fokus untuk KBSR terdapat 3M, yang mana 3M ini ialah membaca, menulis serta mengira. Manakala fokus untuk KSSR pula iaitu 4M, yang mana mempunyai membaca, menulis, mengira dan menakul. Okey. Okey, sebenarnya kita pergi pada sebenarnya yang mana pada kaedah penilaian itu berdasarkan KBSR. Kaedah penilaiannya ialah penekanan penilaian sumatif. Manakala kaedah penilaian bagi KSSR pula penekanan nilai formatif. Okey, matlamat bagi KBSR pula yang mana hanya menghasilkan muslim berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bagi hamba Allah serta menjadi khalifah Allah yang bertakwa dan menyembang kepada tamadan bangsa dan negara. Okay, manakala pada matlamat bagi KSSR pula untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, pada penagihan masa bagi KBSR hanya memerlukan 240 minit untuk seminggu. Manakala untuk KSSR pula hanya mengeluarkan 180 minit untuk seminggu bagi sekolah SK. Manakala untuk JK pula hanya mengeluarkan 120 minit untuk seminggu.
ini slide seterusnya, mana tingkatan bagi KPSR tidak menumpukan kaedah hafalan dan hafazan semata-mata. Bahkan murid dapat memahami dan menghayati ertinya. Kemudian ada pula ulum syariah, akhlak Islamiah serta jawi. Manakala sekatan untuk KSSR pula itu modul Al-Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah, adab serta jawi. Tujuan dan sasaran bagi KPSR itu pengajian yang bertujuan untuk ilmu dan fakta serta mengamalkannya selain untuk peperiksaan. Manakala untuk KSSR pula itu pengajian yang bertujuan supaya pelajar dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian selain untuk peperiksaan. Selanjutnya saya bagi kepada sahabat saya iaitu Tuan Irfan. Silakan dapat saya mengucapkan. Okay, terima kasih kepada saudara saya iaitu Muhammad Zaim bin Zulfaqar atas penerangan beliau tentang beberapa perbezaan KPSR dan KSSR daripada berbagai aspek. Sekarang saya akan menerangkan lagi perbezaan KPSR dan KSSR melalui aspek penilaian. Penilaian berdasarkan KPSR adalah berpusatkan guru dan bergantung kepada amali dalam kelas dan peperiksaan. KSSR pula berpusatkan pelajar dan bergantung kepada penilaian dalam kelas seperti amali, kelakuan dan kerja serta penilaian melalui peperiksaan. Seterusnya adalah contoh pelaksanaan KPSR dan KSSR. Contoh penilaian KPSR adalah guru mengajar dengan menulis nota di papan putih dan kemudian murid menyalin nota tersebut. Manakala KSSR, guru menggunakan tayangan PowerPoint dan video untuk mengajar. Ia adalah searus dengan dunia yang sedang pesat maju ataupun moden. Kemudian murid mendengar penerangan guru untuk memahami topik di dalam kelas. Pada KSSR pula, murid mencari maklumat sebelum diterangkan lebih lanjut oleh guru di kelas. Ia adalah untuk adalah satu bentuk persediaan bagi seorang murid sebelum mempelajari satu-satu topik. Seterusnya, pelaksanaan KPSR, guru mengajar menggunakan buku, teks. Guru tidak menyediakan ruang-ruang khusus untuk belajar. Guru mengajar sehingga murid faham pelajaran dan tidak diamalkan untuk diri sendiri. Untuk KSSR pula, guru mengajar menggunakan modul dengan penambahan subjek. Guru menyediakan ruang khusus untuk belajar seperti ruang bacaan. Guru mengajar sehingga murid dapat faham dan dapat diamalkan untuk diri sendiri dan diajarkan kepada orang lain. Sambungan daripada pelaksanaan KPSR, guru mengajar dengan berfokus kepada isi kandungan buku teks dan guru memberi kerja rumah yang banyak untuk dilakukan di rumah. Untuk KSSR pula, guru mengajar dengan penjelasan yang merentasi kurikulum seperti pendekatan yang fleksibel seperti penerokaan, perbincangan kumpulan, carian dari internet dan sebagainya. Dan akhir sekali, guru mengurangkan kerja rumah, sebaliknya memperbanyakkan perbincangan di dalam kelas. Seterusnya saya akan menerangkan kelebihan kurikulum KPSR dan KSSR. Kelebihan kurikulum KPSR adalah menggunakan pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran dalam pencapaian ilmu pengetahuan. Kedua, tidak menggunakan kaedah hafalan dan hafazan, tetapi murid lebih menghayati dan memahami ertinya. Bagi KSSR pula, mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Yang kedua, pengajian bersertakan amali yang berkesan kerana pembelajaran berpusatkan pelajar. Seterusnya, kelemahan kurikulum KPSR dan KSSR. Terdapat 3 kelemahan kurikulum KPSR iaitu kesepaduan, pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya. Yang kedua, pembelajaran tanpa penyerapan penghayatan.
Yang ketiga, mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu, berketerampilan, berdaya saing, berkemahiran dan mempunyai jati diri. Bagi KSSR, kelemahannya adalah pengajian agama berkurangan. Seterusnya, masa diperuntukkan tidak mencukupi. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Muhammad Taufiq Irfan. Okay, mana kesimpulan yang mana dapat dibuat berdasarkan slide itu tadi, di mana kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam yang berupa kegiatan, iaitu berdasarkan pengetahuan, pengalaman serta dengan sengaja berdasarkan sistematis yang dapat diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Okey, dan pengalaman ini yang sengaja dan secara diberikan pendidikan kepada anak didik dalam rangka yang sesuai berdasarkan moden kita yang zaman sekarang ni, berdasarkan zaman yang sudah maju. Okey, itu saja. Okay, terima kasih kepada Muhammad Taufiq Irfan. Okay, sama-sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Stop record. Stop record. Lagi. Saya tengok boleh stop record kat situ. Kat Sekejap. kamu. Stop record. Tak boleh. Tak boleh. Ya, tak boleh stop. Salah. Sekejap. Okey, boleh. Okay. Okey, terima kasih.